Macam mana orang-orang tertentu boleh dapat ilmu laduni? Sebab dia cuci dia punya jiwa, dia cuci dia punya hati. Macam baiduri tadi tu lah. Hati kita ni dia seumpama batu baiduri. Dia ni dia boleh menangkap apa yang Allah pancarkan dari alam ghaib sana. Kalau dia tu cantik, tak ada sebarang kekotoran, tak ada debu-debu, dia boleh tangkap dari alam ghaib tu macam-macam benda. Sebab tu dia dapat ilmu laduni. Tapi macam hati kita ni, baik memang baiduri hati kita, tapi dah ada selut, ada debu, ada titik hitam, dia tak berapa nak tangkap. Dia punya cermin tu tak berapa nak tangkap. Sebab tak berkilat. Ilmu tasawuf, dia ni pelajaran dia nak cuci balik baiduri hati kita ni tadi, supaya dia bersih semua tu, tak ada sebarang masalah, tak ada sebarang kekotoran, tak ada sebarang debu, yang menyebabkan dia boleh tangkap apa yang dipancarkan dari alam ghaib. Jadi orang yang hati dia bersih, jiwa dia bersih, dia mudah dapat ilmu laduni. Macam kita ni susah dah nak dapat, sebab hati kita banyak kekotoran. Sekarang akan kami sebutkan kata-kata ulama fiqh Islam, di mana anda akan ketahui bahawa apa yang kami sebutkan itu tidaklah mengecam mereka. Sekarang ni Imam Ghazali dia nak sentuh seorang-seorang 5 ulama mujtahid mutlak ni tadi. Tapi dia cerita, tujuan dia sentuh ulama-ulama ni bukanlah dia nak kecam ulama-ulama tu. Dia nak attack orang zaman dia yang kata ikut ulama-ulama tu. Kami mazhab Syafi'i, tapi dari segi kelakuan dia tak nampak macam Imam Syafi'i. Dia cuma ikut dari segi fiqh sahaja. Dari segi tasawuf dia tak ikut. Tetapi adalah kecaman kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mengikut dan menganut mazhab mereka. Orang ni kata mengaku ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bila tengok perlakuan dia, tak macam Imam Ahmad bin Hanbal pun. Nampak teruk je, nampak mencintai dunia, kan? Kerana orang itu menyalahi dalam perbuatan dan perjalanan para ulama fiqh itu. Jadi mereka kata ikutlah imam-imam yang 5 ni. Kalau mazhab Maliki, Maliki lah. Tapi dari segi kejiwaan tu nampak jauh berbeza. Dia bukan orang dia, dia tak sama. Macam Imam Ghazali, kalau kita tanya dari segi tauhidnya, Imam Al-Ghazali ni dia ni mazhab apa? Aliran apa? Aliran Imam Ghazali dia ialah aliran kasyaf, aliran ahli kasyaf, mazhab ahli kasyaf. Itu dia punya aliran. Sungguh pun Imam Al-Ghazali dia mazhab ahli kasyaf, tapi dia tidak menolak mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia mazhab kasyaf, mazhab ahli kasyaf. Sebab tu dia banyak sentuh tentang mukasyafah. Tapi dia tidak menolak mazhab Asy'ariyah, bahkan dia perjuangkan sama mazhab Asy'ariyah. Kerana apa? Kerana mazhab Asy'ariyah ni dia duduk di bawah ilmu kalam. Bagi Imam Ghazali, ilmu kalam ni pada asal-asalnya dulu tak ada pun tak apa, tapi kemudiannya terpaksa ada. Kenapa ilmu kalam ni termasuklah Asy'ariyah ni terpaksa ada? Sebab orang awam dah melencong dah keliru dah. Menyebabkan terpaksa ada ilmu kalam ni tadi. Dalam ilmu kalam ni ada banyak firqah. Salah satu dia Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okay? Jadi kalau mazhab Imam Ghazali, mazhab ahli kasyaf. Kalau tuan-tuan biasa tengok kitab Durrun Nafis, kitab Durrun Nafis, orang kata ini kitab ilmu hakikat. Dalam kitab Durrun Nafis, karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, di sana dia bahagikan macam Imam Ghazali buat ni. Dia kata dari segi tauhid ni ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Jabariyah, ada golongan Asy'ariyah, dan ada golongan mazhab ahli kasyaf. Jadi Syekh Muhammad Nafis dia aliran mazhab ahli kasyaf, tapi dia tak menolak yang Asy'ariyah. Timbul persoalan, kalau kita orang biasa ni kita nak mengaku mazhab ahli kasyaf, boleh tak? Boleh kalau kita nak ikut cara Imam Ghazali. Tapi ulama-ulama dulu mereka memang kasyaf sungguh. Kita ni tak kasyaf. Bolehkah kita mengaku diri kita mazhab ahli kasyaf? Boleh. Bukti dia samalah macam dalam fiqh. Kita ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Adakah ilmu kita setanding dengan ilmu Imam Syafi'i? Tak setanding.
Tak setanding dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i pun tak setanding. Dengan ustaz-ustaz mazhab Syafi'i pun tak setanding. Tapi kita mengaku saya mazhab Syafi'i. Mazhab saja dari segi keilmuan tak setanding, tapi mazhab Imam Syafi'i. Dalam tauhid pun sama. Kalau kita menganut faham aliran mazhab ahli kasyaf, boleh. Saya mazhab ahli kasyaf. Maksud dia kamu banyak kasyaf ni boleh nampak benda pelik-pelik. Dah. Dia tak sama. Mazhab saja ahli kasyaf, saya tak sampai pun. Macam orang yang mengaku mazhab Syafi'i lah. Kadang-kadang dia semayang pun tak. Bila tanya mazhab apa ni? Oh ya, anda mazhab Syafi'i. Dia semayang pun tak, tapi dia mengaku dia mazhab Syafi'i. Jadi boleh. Boleh. Di tempat saya tu ada satu perempuan. Suami dia lah yang bawa. Kononnya mazhab ahli kasyaf lah. Yang ni pelik sikit. Isteri dia pun ikut. Lama dah, bertahun-tahun dah ikut pengajian. Tapi bila kita lalu depan rumah dia bawa kereta, kita nampak isteri dia tadi pakai singlet. Pakai singlet dengan seluar takat lutut, jurus pokok bunga. Sedangkan rumah dia tepi jalan besar. Dia ikut pengajian hakikat, pengajian mazhab ahli kasyaf bertahun-tahun dah, laki bini ni. Tapi isteri dia jurus bunga petang-petang pakai macam tu. Kalau kita tanya, kita petikai tu, dia ada jawapannya dari segi hakikat. Tapi nak cerita pemahaman tu salah lah. Dia mengaku ikut mazhab ahli kasyaf, tapi dari segi perbuatan tak sama dengan Imam Ghazali, tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Semua tu mazhab ahli kasyaf. Macam mana yang perempuan ni tadi boleh pakai singlet, pakai seluar takat lutut, petang-petang jurus bunga. Tapi kalau kita pertikai, dia ada jawab. Dia jawab dari segi hakikat lah. Contoh jawapan dia, ni siapa yang buat aku jadi macam ni? Siapa yang gerakkan aku jadi macam ni? Aku ke Allah ke? Dia petikai dari sudut hakikat. Dia tanya yang tu, memang kita tak boleh jawab. Memanglah Allah yang buatkan dia jadi macam tu. Dari segi hakikat, yang buat aku pakai macam ni jurus petang-petang ni, Allah yang buat. Jadi kalau kamu marah kat aku, kamu marah pada Allah. Dia tak boleh nak lawan, sebab dia masuk hakikat dalam sangat, dia tak reti nak turun. Dia belajar ilmu bawah-bawah, dia tak apa nak belajar. Suami isteri ni, dia terus ilmu tinggi. Bila terus ilmu tinggi, dia nak turun balik susah. Dia mengakulah ahli hakikat mazhab kasyaf, tok guru sekian banyak tahun dah belajar. Dia pula boleh syarahkan benda tu. Tapi dia tak tutup aurat, dedahkan aurat pula. Sebab itu, dalam pelajaran yang tinggi-tinggi, kita seumpama mengajar orang panjat pokok kelapa. Dia datang tu nak belajar panjat dan turun, mula dari bawah. Kalau dia tu jenis tinggi sikit, lebih sikit, lari, lompat atas pokoknya, tak apa. Jangan dia datang tu kita terus letak dekat tengah. Jangan dia datang kita terus letak dekat pucuk. Kita terus bagi ilmu tinggi kan. Bila letak kat pucuk, dia turun memang tak boleh. Sebab dia tak pernah belajar naik turun. Kalau letak di bawah, dia akan belajar panjat jatuh. Panjat dia turun balik. Lama-lama dia sampai atas pun dia boleh turun, tak ada masalah. Tapi kalau letak kat tengah, dia nak naik pun tak boleh lepas, nak turun pun tak lepas. Letak di pucuk lagi lah. Ilmu agama yang asas-asas tak selesai, tiba-tiba belajar mazhab ahli kasyaf, nak belajar mukasyafah, nak belajar makrifat, nak belajar ilmu hakikat, terus kat pucuk kan. Itu yang jadi petang-petang tu duk pakai singlet. Kalau kita petikai, dia kata tak ada salah dah. Ni semua pekerjaan Allah. Af'al, mengesahkan af'al Allah.